Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, murid-murid. Hari ini kita akan mulakan sesi yang pertama, iaitu bagi mata pelajaran sejarah tingkatan 1. Sebelum tu, cikgu perkenalkan diri dulu cikgu. Okey, baik. Nama cikgu Sahrul Nizam bin Marbun. Cikgu akan mengajar sejarah tingkatan 1 untuk kelas 1 Jauhari dan 1 Harmoni. So lepas ni kalau kita dapat berjumpa, so awak dah tahulah yang mana satu cikgu Nizam ni. So lepas ni boleh panggil cikgu Nizam je. Okey, baik. Untuk tingkatan 1, saya rasa sejarah ni ialah benda yang baru lah. Mungkin masa tahun 6, saya tak pasti tahun 6 sekarang dah ada ke belum. Sejarah ni sebab zaman saya dulu memang tak ada sejarah. Okey, so kita akan belajar sejarah untuk tingkatan 1. Okey, baik. Bab 1 iaitu bawah tajuk mengenali sejarah. Bab 1 bawah tajuk mengenali sejarah. Okey, baik. Sebelum tu saya nak semua ada buku teks lah. Buku teks sebagai bahan rujukan. Kalau yang belum ada, boleh download di mana-mana media cetak, media elektronik, ataupun sekarang dah ada apps yang boleh download buku teks. Dekat handphone pun boleh. So kalau dalam handphone tu kita download apps tu, dia tak makan space lah sebab dia dah dalam apps kan. So sebenarnya tak makan ruang sangat. So baguslah, dalam tu semua ada buku teks. So tak ada masalah kalau kat mana-mana untuk belajar panduannya buku teks, boleh buka handphone je. Okey, baik. Ni gambar buku teks tingkatan 1 lah. Buku teks tingkatan 1 yang rasanya pelajar-pelajar ada yang dah dapat sebab semalam dah mula ambil buku teks. Okey, baik. Kita terus tengok apakah yang akan kita pelajari pada hari ini. Okey, baik. Dalam buku teks tu boleh tengok muka surat 2. Muka surat 2 hari ni, muka surat 2 sampailah muka surat 5. Okey, baik. Iaitu beberapa elemen yang kita akan kaji. Kita akan belajar bawah tajuk ni ialah pengertian sejarah secara umum. Pengertian sejarah secara umum. Kemudian memahami pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan. Seperti nanti awak tahulah siapa sejarawan-sejarawan ni. Okey, seterusnya konsep masa silam dan ruang masa dalam sejarah. Dan seterusnya sumber-sumber, memahami sumber-sumber sejarah. Seterusnya penyelidikan dalam sejarah, pentafsiran sejarah dan kepentingan mempelajari sejarah. So lepas ni habis saja bab ni, saya harap murid-murid dah faham dan tahu kenapa kita belajar sejarah. Dan sebelum saya terlupa, sejarah ni merupakan subjek wajib lulus. Wajib lulus untuk SPM. So murid-murid nanti akan 5 tahun akan datang akan menuju peperiksaan SPM. So sejarah ni ialah subjek wajib lulus. So belajarlah betul-betul. Okey, baik. Pengertian sejarah kita boleh bagi kepada 2, secara umum dan mengikut pandangan sejarawan. Okey, sejarawan ni orang lah, orang yang mengkaji sejarah. Okey, baik. Kita tengok pandangan pengertian sejarah secara umum dan mengikut pandangan sejarawan. Okey, baik. Secara umum ada 3. Istilah bahasa Melayu melalui Kamus Dewan dan bahasa Inggeris. Manakala sejarawan pula kita ada 5 orang sejarawan lah yang dia membuat pengertian sejarah ni apa. So nanti kita akan tengok satu-satu. Okey, baik, kita tengok dulu pengertian sejarah secara umum. Okey, dalam bahasa Melayu berasal dari perkataan Arab iaitu sajaratun.
bermaksud pokok. Yang ni yang saya kuningkan ni yang poin penting yang kena hafal lah, yang kena ingat. Okey, so bahasa Melayu berasal dari perkataan Arab sajaratun yang bermaksud pokok, atau dan berkait dengan salah silah, riwayat, keturunan dan asal usul. Okey, dalam buku teks muka surat 4, muka surat 4. Okey. Sejarah juga dikaitkan dengan salah silah, riwayat, keturunan dan asal usul. Itu ada dalam buku teks, sama. Cuma yang ni saya dah ringkaskan sikit lah. Okey, baik. Kamus Dewan. Kamus Dewan ni dia buat ada tiga pengertian. Yang pertama, asal usul, keturunan, salah silah. Ni melalui Kamus Dewan. Kamus Dewan ni kamus yang tebal tu lah. Kamus yang besar tu. Okey. Dalam Kamus Dewan juga, dia mengatakan sejarah ni sebagai peristiwa yang benar-benar berlaku, kisah, riwayat dan tambur. Apa dia tambur? Tambur ni ialah riwayat dahulu kala. Dalam buku teks tu ada dekat muka surat 4 tu. Sebab tu kalau ada buku teks lebih baik lah awak sambil tengok video ni, sambil semak buku teks. So nanti dapat lebih banyak. Sebab dalam buku teks tu lebih detail. Yang saya dah ringkaskannya. Okey, baik. Dan peristiwa yang telah lalu, yang telah berlalu. Ini dalam Kamus Dewan. Okey, dalam bahasa Inggeris, sejarah ialah history. Bahasa Inggeris, history itu sejarah lah kan. Okay, so history, cerita tentang seseorang. Berasal dari perkataan Yunani, historia yang bermaksud penyelidikan. Yang saya kuningkan ni awak kena ingat. Iaitu history, berasal dari perkataan Yunani, historia yang bermaksud penyelidikan. Okay, itu sejarah secara umum. Ada 3. Okey, baik. Mengikut pandangan sejarawan. Ini antara sejarawan yang ada dalam buku teks yang akan kita akan tengoklah satu-satu. Herodotus, IHK, Ibnu Khaldun, Muhammad Yusuf Ibrahim, Ku Ke Kim. Okey, baik. Pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan. Okey, baik. Sejarawan ni ialah orang yang mengkaji sejarah dan dia menerbitkan buku lah. Buku. Dia bukan suka-suka, dia dah kaji. Melalui kajiannya tu dia buat pengertian sejarah. Okey, baik. Herodotus. Ni ada banyak dalam buku teks. Kalau kita tengok dalam buku teks muka surat 5 agak panjang, susah nak ingat. Jadi saya dah pendekkan poin-poin yang boleh, yang perlu kita ingat. Okey, baik. Herodotus dia mengatakan sejarah ini sebagai penceritaan tentang tindakan manusia yang penting dan mengagumkan serta sebab berlaku sesuatu peristiwa. Iaitu poin dia penceritaan tentang tindakan manusia. Ini Herodotus. Okey, manakala IHK dia mengatakan sejarah ialah proses interaksi berterusan antara ahli sejarah. Sejarah merupakan tindak balas pembaca terhadap penulisan sejarah, iaitu fakta-fakta yang ditulis oleh sejarawan. Proses interaksi berterusan antara ahli sejarah dengan fakta-faktanya. Suatu dialog yang tidak berkesudahan antara masa kini dengan masa lampau. Proses interaksi berterusan antara ahli sejarah. Ini IHK. Okey, baik. Mengikut pandangan sejarawan Ibnu Khaldun pula, membicarakan tentang masyarakat manusia. Sejarah membicarakan perkara tentang masyarakat manusia, peradaban dunia dan perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu. Okey, tadi kalau yang Herodotus ni penceritaan tentang tindakan manusia. IHK pula proses interaksi berterusan, dan Ibnu Khaldun membicarakan tentang masyarakat manusia. Okey, dan seterusnya Ku Ke Kim. Ini sejarawan terulung negara lah. Sejarah ni sebagai perkara yang telah berlaku. Perkara
Sejarah merujuk kepada apa-apa yang pernah atau sudah berlaku. Sejarah mendorong kita lebih memahami apa-apa yang berlaku pada masa kini di samping menjamin kesilapan yang sama tidak berulang. Sejarah ialah ibu kepada semua bidang. Apa-apa yang telah berlaku itu ialah sejarah. Ini mengikut pandangan UK Kim. Okey, dan yang terakhir mengikut pandangan istilah sejarah mengikut pandangan Muhammad Yusuf Ibrahim, dia mengatakan sejarah ialah masa lalu itu sendiri. Sejarah ialah masa lalu itu sendiri. Merupakan catatan ataupun rekod tentang suatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu. So, ada 5 orang sejarawan ni yang awak kena tahu. Okey, baik. So, secara kesimpulannya kita tengok balik. Pengertian sejarah ni ada 2. Secara umum dan mengikut pandangan sejarawan. Secara umum ada 3 melalui istilah bahasa Melayu, pengertian melalui bahasa Melayu, kamus dewan dan bahasa Inggeris. Dan mengikut pandangan sejarawan ada 5 orang sejarawan, Herodotus, IHK, Ibn Khaldun, UK Kim, Muhammad Yusuf Ibrahim. Jangan lepas ni keluar nama-nama ni tak tahu pula. Dia orang ni apa? Dia orang ialah sejarawan yang memberi pengertian tentang sejarah. Okey, baik. Selesai untuk hari ini. So, lepas ni cikgu akan bagi link yang untuk awak jawab soalan. Soalan-soalan yang berpandukan kita belajar tadi lah, dan mungkin ada soalan-soalan yang awak kena fikir berpandukan pengalaman, berpandukan pengetahuan sedia ada, yang awak kena fikir. So, nanti saya akan bagi link tu dan jawab terus dalam tu. Nanti saya akan record terus. Dan saya nak bagi yang menonton nanti ni, tekan komen nama, tanda nama kelas mana sebagai tanda awak dah tengok video saya ni, video pembelajaran pada hari ini. So, kita jumpa lagi untuk sesi akan datang. Sekian. Jangan lupa lepas ni jawab soalan yang saya beri. Okey, so kita akan jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.